Terima kasih Miza. Setiap perkara ketika dan selepas tempoh PKP ini, kita perlu membiasakan diri dengan norma baharu, tidak terkecuali di hari raya. Menu wajib seperti lemang tetap dicari. Tetapi kini hendak mencari lemang atau juadah lain, pembelian dalam talian lebih mudah. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Bagi Maslan Abdul Manan, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac lalu, beliau adalah seorang peniaga di warung makan. Bagaimanapun, tempoh PKP ini nyata menjejaskan semua peniaga termasuk beliau, tetapi demi kelangsungan hidup, kaedah berbeza perlu diguna. Pelbagai cara dilakukan seperti mengiklankan lemang melalui Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kos penghantaran juga berpatutan mengikut kawasan. COD ni benda yang baru pada saya sebenarnya kan. Saya kena cari marketing, saya kena cari order luar yang orang yang saya tak kenal langsung kan. So alhamdulillah lah, memandangkan orang sebelum ni susah nak keluar juga sebab syarat PKP kan. So permintaan tu tinggi sebab kita buat terus hantar ke rumah kan. Dengan harga RM12 hingga RM18 sebatang, permintaan pelanggan amat menggalakkan untuk hari raya. Tapi pada saya PKP yang kerajaan buat ni membuatkan saya ramai kawan, ramai kenalan. Saya kenal ramai orang yang duduk dalam Melaka ni, especially dalam Melaka lah. Dan kebanyakan customer saya pun bukannya orang yang saya kenal pun. Tiba-tiba kita berkenalan dengan cara order. So alhamdulillah pada saya lah, mungkin pengertian PKP itu berbeza-beza, tapi pada saya alhamdulillah lah. Selagi kita ada kemahuan kita buatlah apa yang boleh kita buat untuk tambah pendapatan. Nyata, norma baharu memberi rahmat tersembunyi untuk rezeki yang pada agak suram, tetapi kini mampu mengorak langkah lebih jauh. 9/10 pendapatan datangnya daripada hasil perniagaan. Walaupun mereka terpaksa menempuh cabaran yang sukar ketika mencari rezeki ekoran wabak pandemik COVID-19 ini, mereka tetap percaya rezeki ada di mana-mana. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Nur Amalina Abdul Halim, RTM. Syawal yang disambut dalam norma baharu kali ini, pastinya ramai yang tertanya apakah antara perkara yang dapat dilakukan sepanjang tempoh ini. Untuk itu, kita langsung bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jabatan Mufti Negeri Melaka. Teruskan Ashikin. Baik, terima kasih Amir. Di studio RTM Melaka Jalan Taming Sari berlintas langsung bersama saya dari Jabatan Mufti Negeri Melaka untuk berkongsi berkenaan antara perkara yang boleh dilakukan dalam tempoh Aidilfitri ini yang masuk dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jadi untuk berkongsi berkenaan perkara ini, saya bersama dengan Mufti Negeri Melaka sendiri, Datuk Abdul Halim Tawil. Baik Datuk, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada seluruh pendengar dan penonton di mana juga berada. Baik Datuk, boleh kongsikan antara saranan Datuk kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Melaka, apa yang mereka boleh lakukan dalam tempoh Aidilfitri, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini? Terima kasih. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita telah masuk pada hari raya yang kedua pada tahun ini dengan satu norma suasana yang tidak pernah kita rasai. Justru itu saya mengharapkan seluruh masyarakat Islam dapat mematuhi perintah pergerakan kawalan pergerakan bersyarat yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dalam menyambut kemeriahan Aidilfitri ini. Jadi walaupun kita masih lagi dalam amalan budaya ziarah menziarahi, tetapi bagi saya perlulah dia mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat Islam, pertama ialah menghadkan waktu pergerakan. Yang penting ialah mendapat izin dulu daripada tuan rumah untuk berkunjung ke rumah mereka. Kita berkunjung dalam saiz yang kecil, kita memendekkan tempoh kita di rumah dan makan dengan yang bersederhana. Saya yakin itu adalah amalan. Yang kedua, kita masih lagi dalam kemeriahan. Jadi gunakan teknologi yang ada hari ini. Kita masih boleh menghubungi ahli keluarga kita, sanak saudara kita dan sahabat kandai kita yang jauh melalui panggilan telefon video, membuat video conference ataupun membuat live streaming dan sebagainya sebagai mengakhirkan kegembiraan dan tidak memutuskan hubungan silaturahim kita walaupun kita dalam tempoh PKPB yang bersyarat ini.
Baik Datuk, selain daripada itu antara amalan yang disarankan oleh Datuk dalam bulan Syawal ini yang kita pasti waktu ziarah menziarahi telah dihadkan. Jadi apa yang mereka boleh lakukan? InsyaAllah saya yakin bulan Ramadan dan juga Syawal adalah bulan kita beribadat. Jadi antara amalan yang boleh kita perkuatkan lagi dalam kita mengharapkan keridhaan Allah, yang pertama ialah kita menunaikan ibadat puasa sunat Ramadan, puasa sunat Aidilfitri sebanyak 6 hari. Bermula daripada 2 hari raya ini sampailah kepada 30 Syawal. Dan yang kedua, kita mengekalkan amalan solat berjamaah kita membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita, dan seterusnya kita memperbanyakkan sedekah untuk melihat mungkin sahabat, jiran tetangga kita yang memerlukan sedikit sumbangan yang terputus kerana tempoh COVID-19 yang melanda ini. Saya rasa itulah amalan-amalan yang boleh kita laksanakan dalam tempoh ini. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu. Jadi kepada rakyat Malaysia dalam tempoh Aidilfitri ini, terus patuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dan saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi itu lintas langsung bersama saya. Kembali semula kepada Amir di studio RTM Melaka, Jalan Taming Sari. Silakan. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka buat kali ini. Sepanjang tempoh PKPB, amalkan kebersihan kendiri dan sama-sama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri.